Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nur Hayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 50 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 9,939 kes, iaitu bersamaan dengan 89.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 29 September 2020 jam 12.30 hari, terdapat 101 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 11,135 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,062 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 101 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang warga negara dan 3 bukan warga negara. Mereka adalah pulang pada negara Myanmar, 2 kes yang dilaporkan di Sarawak yang melibatkan bukan warga negara. Di Arab Saudi, 1 kes dilaporkan di Sarawak yang melibatkan warga negara dan 1 kes dilaporkan di Selangor yang melibatkan bukan warga negara pulang daripada Nigeria. Daripada 97 kes penularan di dalam negara, 93 kes adalah warga negara Malaysia dan 4 kes adalah bukan warga negara. Sebanyak 17 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah pada hari ini, menjadikan jumlah kes sebanyak 63 sejak 20 September 2020. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 73 kes, yang mana 51 kes daripada kluster Bangau-Bangau yang melibatkan 48 kes warga negara dan 3 kes bukan warga negara. 8 kes saringan bergejala yang kesemuanya melibatkan warga negara. 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Jalan Bomba yang kesemuanya melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster Benteng Lahad Datu yang melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster Quarters yang melibatkan warga negara. 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Jalan Utara yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan rujukan ke Hospital Sandakan yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 11,119 yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan di pintu masuk antarabangsa yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan petugas kesihatan yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara. Di negeri Selangor pula ada 14 kes, 9 kes saringan pulang pada kawasan berisiko tinggi iaitu di Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara. 2 kes saringan kontak rapat pada kes positif COVID-19 iaitu bagi kes 10,776 dan kes 11,129. 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Benteng PK yang melibatkan warga negara. 1 kes daripada kluster Jalan Apas yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan sebelum pulang ke negara asal yang melibatkan bukan warga negara. Di negeri Johor pula 2 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bakawali yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu di Sabah yang melibatkan warga negara. Di Kedah 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di Perak 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu di Sabah yang melibatkan warga negara. Di Melaka 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di Kelantan 1 kes saringan pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di Pulau Pinang 1 kes berisiko iaitu yang pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes saringan
yang pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara, dan di negeri Perlis 1 kes berisiko yang pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Sehingga kini terdapat 13 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 5 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 134 kes, iaitu bersama dengan 1.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di Sabah 2 kluster, Selangor 1 kluster dan Johor 1 kluster. Kluster Jalan Bomba Sabah, kes indeks bagi kluster iaitu kes 11,110 merupakan lelaki warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sempurna Sabah pada 20 September 2020. Kes bergejala demam dan batuk dan didapati positif COVID-19 pada 28 September 2020. Kes telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Hasil saringan kontak rapat mendapati 2 kes lagi dikenal pasti pada 28 September 2020. Pengenalpastian kontak rapat dan saringan masih diteruskan oleh pejabat kesihatan kawasan Sandakan dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk kluster Jalan Utara Sabah, kluster ini dikenal pasti hasil saringan petugas kesihatan di sebuah institut latihan di Sandakan, Sabah. 2 petugas kesihatan telah dikesan positif COVID-19 pada 28 September 2020. Mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pengenalpastian kontak rapat dan saringan masih lagi diteruskan oleh pejabat kesihatan kawasan Sandakan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk kluster Benteng PK Selangor, kluster ini dikenal pasti hasil saringan pendatang asing tanpa izin di Klang, Selangor. Saringan tersebut telah dijalankan dari 16 hingga 25 September 2020, di mana 8 orang parti dikesan positif COVID-19. Hasil saringan kontak rapat mendapati 1 kes positif bagi kluster ini pada 20 September 2020 yang melibatkan anggota polis. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dan sehingga kini seramai 148 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut: 9 kes positif COVID-19 dan 139 dikesan negatif. Untuk kluster Bakar-Wali Johor, kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 10,911 dan kes ke 10,912. Merupakan pasangan suami isteri warga negara Malaysia yang mempunyai sejarah perjalanan ke Sempurna Sabah pada 13 September sehingga 18 September 2020. Pada 24 September 2020, kedua-dua kes bergejala demam, sesama dan batuk yang kemudian dia mendapat rawatan di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Mereka didapati positif COVID-19 pada 26 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsum Johor. Hasil saringan kontak rapat mendapati 2 kes lagi positif bagi kluster ini. Sehingga 29 September 2020, seramai 25 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut: 4 kes dikesan positif COVID-19. 13 individu adalah negatif dan 8 individu masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan jangkitan termasuk proses nyakuman dan proses pembersihan telah dijalankan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti. Punca jangkitan adalah masih dalam siasatan bagi kesemua kluster. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat peningkatan kes COVID-19 di Malaysia sejak 7 September 2020. Peningkatan kes bagi negeri Sabah dan Kedah banyak menyumbang kepada jumlah keseluruhan kes. Susulan itu, Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan langkah kawalan dan pencegahan bagi membendung penularan COVID-19 dalam negara. Antara langkah-langkah kawalan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah seperti berikut:
Yang pertama, pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar secara pentadbiran di daerah Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Semprona, Sabah. Yang kedua, pengesanan kontak rapat kes positif COVID-19. Yang ketiga, pelaksanaan proses nyakuman dan dekontaminasi di lokasi-lokasi yang terbabit dengan COVID-19. Yang keempat, pelaksanaan saringan di pintu masuk domestik dan antarabangsa. Yang kelima, perluasan saringan bagi komuniti dan golongan berisiko tinggi. Yang keenam, mobilisasi pasukan bantuan kesihatan di zon merah. Yang ketujuh, penambahan bilangan katil di hospital dan pusat kuarantin. Dan yang ke-8, penambahan dan kapasiti makmal perubatan di negeri yang terbabit. Kementerian Kesihatan juga ingin menzahirkan ucapan terima kasih atas penglibatan agensi-agensi lain dalam membendung penularan COVID-19. Untuk makluman, jumlah kes positif COVID-19 harian masih tinggi kebelakangan ini dan justru masyarakat dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard dan diharapkan dengan langkah kawalan dan pencegahan yang diambil oleh pihak kementerian, agensi-agensi yang lain dengan kerjasama masyarakat dapat membendung penularan COVID-19 dalam negara kita. Baru-baru ini tular isu tentang pusat membeli belah yang mengeluarkan kenyataan tentang pekerja yang disahkan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan sangat menghargai tindakan proaktif pusat membeli belah tersebut membantu dalam langkah kawalan dan pencegahan. Namun, untuk makluman semua, Kementerian Kesihatan perlu menjalankan siasatan terperinci sebelum menyatakan sesuatu kawasan sebagai berisiko tinggi ataupun hotspot. Penentuan hotspot adalah berdasarkan lokasi kes positif dan lokasi yang berpotensi menjadi punca penularan jangkitan COVID-19. Kementerian perlu melakukan penilaian risiko dan kadar kebolehjangkitan sebelum menyatakan sesuatu tempat dan kawasan sebagai berpotensi menjadi punca penyebaran virus COVID-19. Kementerian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang telah menggunakan pelbagai fungsi aplikasi MySejahtera dan kami juga menasihatkan orang ramai agar hanya berkongsi maklumat yang terbukti kesahihannya agar tidak menimbulkan kebimbangan di dalam masyarakat. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka tempat awam yang telah diwajibkan oleh Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, elakkan bersalaman atau bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi, manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera mendapat rawatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter mesti diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Ingin dimaklumkan, laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dari 3 April hingga 29 September 2020 adalah sejumlah
1082 kes. Pada hari ini ada pertambahan 4 kes, iaitu 2 kes pulang pada negara Myanmar dan 1 kes masing-masing pulang pada Arab Saudi dan Nigeria. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan warga asing setakat 29 September 2020 adalah sejumlah 81,622 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 3,321 kes, di mana jumlah kes positif tempatan ialah 3,043 kes dan import ialah 278 kes. Daripada jumlah kes positif 3,321 kes, 248 masih dirawat di hospital dan diasingkan, dan tiada kes yang dirawat di ICU, dan jumlah kes kematian kekal 8 kes, iaitu bersamaan dengan 0.24%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 29 September 2020, depo tahanan imigresen yang masih aktif ialah depo tahanan imigresen Semenyih dan tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 29 September 2020. Setakat ini, kluster yang telah dikenal pasti adalah 123 kluster. 99 kluster telah pun ditamatkan pemerhatian untuk tempoh 28 hari. 24 kluster masih aktif dan hari ini ada 4 kluster tambahan telah dikesan. Iaitu untuk kluster Bangau-Bangau di Semprona, ada pertambahan 51 kes menjadikan jumlah keseluruhan ialah 276 kes. Jumlah yang disaring ialah 421 kes. Untuk kluster Jalan Bomba di Sandakan Sabah ada pertambahan 3 kes, iaitu kluster yang baru, dan jumlah keseluruhan kes ialah 3. Saringan sedang dijalankan. Untuk kluster Benteng Lahadatu ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes keseluruhan 875. Dan jumlah yang telah disaring setakat ini adalah 11,327 individu. Untuk kluster Quarters di Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhannya 7 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 430 individu. Jumlah dan kluster yang baru iaitu kluster Bakawali di Johor ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan yang 4 kes. Dan jumlah yang disaring setakat ini adalah 25 individu. Untuk kluster Jalan Utara iaitu kluster baru di Sandakan Sabah ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 2 kes. Untuk kluster Benteng PK di Klang Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes dan 148 individu telah pun disaring. Untuk kluster Jalan Apas di Klang Selangor ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 9 kes dan setakat ini 94 individu telah pun disaring. Seterusnya dimaklumkan untuk kluster yang lain iaitu Sungai tiada pertambahan kes, jumlah kes yang dikesan positif adalah 99. Jumlah individu yang disaring setakat ini untuk kluster Sungai adalah 25,399 individu. Untuk kluster Tawar di Kedah tiada pertambahan kes, jumlah kes setakat ini adalah 92 dan individu yang telah disaring adalah 18,272. Untuk kluster Pulau di Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kes keseluruhan yang 49 dan jumlah yang telah disaring 976. Untuk kluster Selamat Sabah iaitu tiada pertambahan kes, jumlah kes ada 25, jumlah yang telah disaring 327. Untuk kluster Laut di Kunak Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kes ialah 24, jumlah yang individu yang telah disaring adalah 536. Seterusnya dimaklumkan kapasiti 58 makmal yang menjalankan ujian COVID-19 iaitu RT-PCR setakat 28 September 2020. Jumlah kapasiti maksima seharian ialah 39,854 ujian. Pun begitu, semalam kita berjaya melaksanakan 12,735 ujian, iaitu bersama dengan 32% daripada kapasiti maksima. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan
setakat 28 September 2020 adalah sejumlah 142,542 pesakit. Pun begitu, kes positif yang dikesan adalah 78 kes bersama dengan 0.05%. Dimaklumkan jumlah kumulatif RTK antigen setakat 28 September 2020 adalah sejumlah 232,639 ujian. Dan daripada jumlah tersebut, 843 ujian dikesan positif COVID-19 bersama dengan 0.4%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 101 kes positif COVID-19 telah dikesan melibatkan 4 kes import dan 97 kes penurunan tempatan. Pada hari ini juga kita dapati 4 kluster baru dilaporkan, iaitu kluster Benteng PK di Kelang Selangor, kluster Jalan Bomba, kluster Jalan Utara dan kluster Bakawali di Johor. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syamsiah pada bernama.